Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tajuk sistem elektrik. Okay, untuk elektrik ni dia ada beberapa komponen yang kita kena kenal. Okay, ada 4 komponen elektrik yang kita kena kenal. Okay, yang pertama kamu akan kenal geganti. Okay, yang berikutnya kita akan kenal solenoid, motor dan transformer. Okay, kita tengok dulu satu-satu komponen apa yang kita kena kenal . Okey, yang pertama kita nak kenal geganti. Apa dia geganti? Geganti ada dua jenis, iaitu geganti kutub tunggal satu arah, single pole single throw, SPST. Geganti kutub tunggal satu arah ni? So kalau tengok geganti ni, ni gambar geganti dia ada 4 tamatan. Okey, dan gambar simbol dia adalah macam gegelung, lepas tu ada 2 tamatan ni . Okey, ada 4 kaki. So kalau 4 kaki ni kutub tunggal satu arah lah. Okey, dia ada kaki 1 dan 3 sebagai tamatan gegelung dan kaki 2 dan 4 sebagai tamatan sesentuh, normally open. Maksudnya dalam sini dia ada 1 dan 3 untuk gegelung dan 2 dan 4 sebagai tamatan, kita panggil normally open. Kita tengok yang berikutnya adalah geganti kutub tunggal 2 arah. Single pole double throw SPDT, dia ada 5 kaki. So 5 kaki ni kalau tengok, kaki 1 dengan 3 sama juga, dia adalah tamatan gegelung. Manakala bezanya tadi kita ada 2 dengan 4 kan, tapi sekarang ni ada 5 lah. Okey, kaki sesentuh NO ni, normally open ni, nombor 2 dengan 4 macam tadi, normally open. Tapi dia kaki NC pula, normally close, adalah kaki nombor 2 dengan 5. So ni kita panggil normally close, tertutup . Okey, bagaimana fungsi geganti ni? Kita tengok. Ini contoh gambar rajah dia. Okey, geganti ni apabila arus mengalir melalui gegelung teras besi, teras besi akan menjadi elektromagnet dan menarik plug sesentuh. Nak beritahu kamu fungsi geganti ni, dia ibarat dia guna aplikasi sains elektromagnet. Elektromagnet ni maksudnya bila ada elektrik dia akan menjadi magnet. Okey, kita tahu besi ni dia bukan magnet. Besi biasa ni bukan magnet. Maksudnya besi dia tak akan melekat dengan apa-apa barangan yang besi kecuali kalau dia jadi magnet. So nak jadi magnet ni bila ada elektrik lah. Bila ada elektrik dia akan jadi magnet. Dia nak jadi magnet pun dia kena ada syarat, mesti ada gegelung baru dia boleh jadi magnet. Okey, bila arus mengalir ni, teras besi ni akan jadi elektromagnet. Maksudnya bila dia jadi elektromagnet dia akan jadi magnet. Bila jadi magnet dia akan tarik ni lah, armature ni lekat pada teras besi tadi. Okey, plug tersentuh pula akan memutuskan atau mengalirkan arus elektrik dalam litar. Okey, plug tersentuh ni dia akan putuskan ataupun dia nak alirkan arus elektrik. Okey, apabila arus terhenti mengalir melalui gegelung, maka aruhan magnet akan hilang atau terhenti. Ini menyebabkan armature terlepas. Okey, bila arus elektrik berhenti mengalir dalam gegelung, maka dia punya ni armature ni akan terlepas lah. Maksudnya dia tak jadi magnet lah kan, dia tak melekat kan, so armature ni akan terlepas. So ini akan menyebabkan arus terhenti mengalir melalui litar. Maksudnya arus akan berhenti lah. Maksudnya dia macam on off sendiri. Maksudnya kita tak perlu tekan satu punca elektrik tu untuk dia on off. Okey, geganti ni dilabelkan dengan kadaran voltan, kendalian dan rintangan gegelung. Biasanya geganti digunakan dalam litar elektronik berkadar 6 volt, 9 volt dan 12 volt. Okey, ni nilai geganti . Okey, contoh litar geganti bagi litar kawalan terbuka. Okay, apa yang dikatakan litar kawalan terbuka? Maksudnya, dia ada ni contoh litar kawalan lah. Dan ni satu litar beban. Nak beritahu kamu ni bagi contoh lah. Contoh, kita nak hidupkan lampu pada traffic light. So, traffic light ni kita tengok, dia boleh on lampu hijau, merah dengan kuning tanpa orang kawal dia. Jadi apa yang boleh kawal dia? Maksudnya dia ada satu fungsi alat elektrik kita panggil geganti. Geganti ni dia tolong kawal lah tiang elektrik tadi. Masa bila dia nak onkan lampu hijau, masa bila dia nak onkan lampu merah, lampu kuning, apa semua tu. So kalau ikutkan
dia ni mentol ni boleh menyala kalau letak bateri saja, tapi sebab dia menyebabkan sumber elektrik yang besar, so dia terpaksa guna geganti untuk besarkan voltan tadi untuk hidupkan lampu. Okey, jadi kalau tengok sini litar kawalan terbuka, maksudnya dalam keadaan tak on lah. Terbuka ni tak on. So bila switch terbuka, arus tidak mengalir melalui gegelung geganti. Maksudnya arus tak boleh masuk kat sini. So bila tak boleh masuk, dia kaki dia masih bersentuhan. 2 dengan 4 ni normally close. So bila normally close, maksudnya elektrik tak mengalir melalui litar ni. Bila tak mengalir, maksudnya mentol tak menyala. Okey, litar kawalan tertutup. Untuk litar kawalan tertutup, maksudnya switch kita dah tekan. So bila dah tekan, dia akan on. So bila litar akan on, arus akan mengalir melalui gegelung geganti. Arus elektromagnet yang akan terhasil pada teras besi menyebabkan, bila dia jadi elektromagnet, jadi magnet lah kan, dia akan tarik besi tadi daripada kaki nombor 2 ke kaki nombor 5. So daripada kaki normally close kan jadi normally open. Bila normally open, arus boleh mengalir lah. Bila arus boleh mengalir, mentol tadi akan menyala. Kita nak kenal komponen berikutnya. Tadi kita dah kenal ganti. Sekarang ni kita nak kenal transformer. Transformer adalah alat yang boleh menukar jumlah voltan arus ulang alik. So dia nak tukar voltan. Transformer ni terdiri satu teras besi yang lembut dililit dengan dawai berpenebat. Maksudnya besi tu dililit dengan dawai berpenebat, kita panggil transformer. Transformer ini boleh berfungsi untuk meningkatkan voltan ataupun menurunkan voltan. Apa yang kita katakan dia boleh tingkatkan voltan dan turunkan voltan, cikgu nak bagi contoh lah. Contohnya, barangan rumah kita tak semua menggunakan voltan yang sama. Contoh, cerek elektrik mungkin dia guna just 12 volt. Kalau kita guna jam meja, so kita mungkin guna bateri just takat 3 volt contoh lah kan. Tapi yang guna plug lah. Ataupun kita guna lampu meja, mungkin berapa volt saja, sedikit saja. Tapi ada benda yang menggunakan voltan yang tinggi. Voltan yang tinggi contohnya kita guna oven, kita guna peti ais, kita guna penyamak udara, aircon. Jadi bila kita perlukan voltan yang tinggi, kita perlukan satu alat yang sebenarnya elektrik yang datang dari rumah kita 240. Bila dia sampai daripada rumah 240 dia nak convert kepada voltan yang rendah, kita perlu satu alat untuk tukarkan voltan tadi jadi voltan yang rendah. Perantara lah, transformer ni ibarat perantara, orang tengah untuk tukarkan voltan lah. Mungkin dia untuk jadikan voltan yang lebih rendah, dan ada kadang-kadang nak menjadikan voltan yang lebih tinggi. So, jadi transformer ni kita boleh bahagikan pada dua, iaitu transformer injak naik dan transformer injak turun. Kita tengok injak naik dulu. Ini transformer injak naik nah. Transformer injak naik, bilangan lilitan pada gegelung sekunder adalah lebih banyak. Maksudnya bilangan sekunder ni lebih banyak daripada bilangan primer. Apa ada primer dengan sekunder ni? Cikgu nak cerita sikit. Untuk primer ni, dia sambung pada arus ulang alik. Maksud arus ulang alik ni, dia sambung pada plug. Plug kita datang voltan 240. Jadi, bila sambung pada plug 240, ni adalah voltan input. Keluaran dia, yang ni adalah gegelung sekunder. Maksudnya, di sini ni kita sambung pada output kita lah. Nak nyalakan lampu ke, nak pusingkan kipas ke, nak hidupkan aircon ke, nak hidupkan motor ke. Jadi kita sambung kat sini. So, kalau kita tengok sini, gegelung dia makin banyak. Maksudnya, dia adalah injak naik. Yang tu yang kamu kena tahu. Apa yang dikatakan injak naik? Maksudnya, gegelung sekunder ni lebih banyak. Kita panggil injak naik. Kita tengok transformer injak turun pula. Bilangan lilitan pada gegelung sekunder sedikit ataupun kurang daripada bilangan gegelung primer. Maksudnya, di sini ni, tadi sekunder banyak. Ni sekunder sikit saja. So, maksudnya, gegelung primer ni disambung pada 240 volt juga, arus ulang alik. Dan output dia, kita sambung pada mentol, kipas ke, aircon apa semua tu. Tapi gegelung dia sikit. Bila sikit, dia akan turunkan voltan. Macam tadi, injak naik, dia naikkan voltan. Kita pergi yang seterusnya. Kita nak kenal tentang motor elektrik.
Okey, motor elektrik ni, apa dia fungsi motor elektrik? Mesin yang menukar tenaga elektrik pada tenaga mekanik. Okey, unit kuasa motor ialah watt dan kuasa kuda dia adalah HP. Okey, maksudnya motor ni kalau kita nak beli, kita akan tengok dari segi watt ataupun kuasa HP dia lah, kuda dia nah. Okey, motor elektrik terbahagi pada dua jenis, iaitu motor arus ulang-alik dan motor arus terus, motor DC dan AC. Ini dalam bahasa Inggeris lah, alternate current. Ni DC adalah direct current. Okey, motor DC ni menggunakan bekalan daripada bateri lah, punca bekalan dia. Okey, DC ni kita guna bateri, dan AC ni pula dia daripada AC fasa tunggal dan AC 3 fasa. Okey, apa dia fasa tunggal? Dia guna voltan 240 volt. Maksudnya dia guna macam elektrik daripada rumah kita. Contoh rumah kita semua kalau plug yang supply tu adalah 240 volt. Okey, manakala AC 3 fasa menggunakan bekalan 415 arus ulang-alik. Maksudnya 415 ni bekalan dia tinggi lagi lah. Kalau tengok circuit ni, fasa 3 fasa ni dia bulat. Dia punya tempat lubang nak cucuk dia tu bulat. Macam kita tengok kat rumah kita, plug kita 4 segi kan. Okey, sekarang ni dia bentuk bulat. Yang tu maksudnya guna 415 watt. Ini selalu kilang lah. Okey, kita tengok yang okey, motor arus ulang-alik nak AC. Ni simbol dia. Simbol dia macam cacing ni. Okey, dia 240 volt lah. Dia guna bekalan kuasa yang tinggi. Guna dua dawai, iaitu dawai neutral L dan dawai neutral N. Okey, punca ni tak seperti motor arus DC lah. Arus terus ada DC. Okey, apabila kuasa dialihkan, motor akan terus berpusing mengikut arah yang ditetapkan. Okey, arah tu boleh sama ada pusingan jam atau lawan jam. Motor ni perlu sambungan atau komponen tambahan yang khusus untuk tujuan menukar arah lah. Kalau nak tukar arah, kita guna komponen tambahan lah. Kita tengok yang berikutnya. Okey, motor DC. Okey, motor DC ni dia, ni simbol motor DC, huruf M. Okey, dia guna bekalan kuasa yang rendah, 9 volt, 12 volt dan 24 volt. Okey, dua dawai juga. Dia ada punca positif dan punca negatif lah. Okey, punca ni tidak boleh terbalikkan. Kalau kita balik, dia akan mempengaruhi arah pusingan motor lah. Okey, bekalan arus yang mengalir, arus akan berpusing mengikut arah yang ditetapkan, mengikut arah pusingan jam atau lawan jam. Okey, sekiranya bekalan kuasa dipasang terbalik, maka pusingan motor akan berlawanan daripada keadaan asal. So, kalau kita pasang terbalik positif negatif tadi, dia arah pusingan jam jadi lawan jam lah. Kita pergi yang seterusnya. Okey, solenoid. Solenoid ni dia adalah besi yang panjang, di mana dia bertindak sebagai elektromagnet, menghasilkan medan elektrik apabila arus mengalir melalui. Dia macam transformer jugalah. Transformer tadi dia ada lilitan wire juga kan. So lilitan wire ni akan menjadikan dia sebagai elektromagnet. Dia digunakan untuk menukar tenaga elektrik pada tenaga mekanikal. Maksudnya bila ada elektrik, ada perubahan tenaga mekanikal, bertindak seperti Swiss. Okey, hasilnya injak yang dipasang pada hujung pengalir tadi akan bergeraklah. Dia ada pergerakan lah. Solenoid ni akan ada pergerakan besi di dalamnya. Nah, pergerakan ni boleh digunakan untuk mengunci pintu kereta lah. Kena tengok macam mana pintu automatik dibuka. Nah, okey, untuk kereta dan pengawalan air dalam mesin basuh dan sebagainya lah. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, operasi loceng. Okey, operasi loceng ni dia nak tunjuk contoh lah macam mana loceng ni berfungsi. Dan ni guna macam aplikasi dia untuk solenoid lah. So, kalau tengok solenoid ni macam juga transformer. So, apabila punat ditekan, elektrik ditekan, so dia punya binaan ni, gegelung tadi dia akan menjadi elektromagnet. Bila dia elektromagnet, dia akan jadi magnet, dia akan tarik anchor tadi lah. Anchor ni akan tertarik. Bila tertarik, menyebabkan pemukul tertarik lalu memukul gong. So, jadi bila sampai satu masa, anchor tadi akan ditarik oleh pegas lah. Pegas ni dia macam spring. Dia akan tarik balik pemukul pada kedudukan asal. Oleh itu, pemukul hanya akan memukul gong setiap kali punat ditekan. Bila punat tekan dia, baru dia akan mengalirkan elektrik. Okey, yang tu sahajalah untuk operasi loceng. Okey, nanti cikgu sisipkan video tentang operasi loceng. Boleh tengok macam mana dia berfungsi. Nah. Okey, sekian sahaja untuk tajuk kita elektrik pada kali ini. Sekian, terima kasih.